أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Yang dihormati Tuan Pengurusi, Tuan Imam, pegawai serta ahli jawatan kuasa Surau Hajjah Fatimah, Kampung Kelanang, Banting, Selangor, yang saya hormati para ulama asatizah di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan juga Islam, atas izin dan juga rahmatnya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita, perjumpaan kita yang kali kedua seingat saya, pengajian dalam kitab Faham Faraid karangan Al-Fadil Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad. Mudah-mudahan perjumpaan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus dapat menambah berat timbang amal kebaikan kita ketika bertemu dengan Allah di padang mahsyar nanti insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah pada malam ini kita akan mulakan pembacaan kitab kita. Perjumpaan kali pertama kita belum sempat buka kitab, hanya mukadimah sahaja, dan insya-Allah malam ini dan seterusnya kita akan mulakan dalam pembacaan kitab. Kita lihat dahulu pada muka surat yang kedua Roman. Prakata daripada penulis. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala bentuk kepujian kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang Maha Bijaksana, yang mengurniakan taufik dan hidayah menuju ke jalan yang lurus. Selawat dan salam kepada penghulu para anbiya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengutus risalahnya serta membawa rahmat buat semua. Ilmu faraid merupakan salah satu ilmu yang sangat penting bagi umat Islam. Sebahagian besar ilmu ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terperinci di dalam surah An-Nisa. Malah baginda sallallahu alaihi wasallam telah menggalakkan umatnya untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu ini kepada orang lain. Manusia adalah hamba Allah yang sangat lemah. Mereka tidak mempunyai keupayaan untuk mengagihkan harta pusaka dengan seadilnya. Kebijaksanaan yang dikurniakan oleh Allah adalah terbatas kepada manusia. Setiap ahli waris mempunyai keperluan dan tanggungan yang berbeza-beza. Hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Bijaksana, yang terlebih layak untuk menentukan bahagian-bahagian harta pusaka buat mereka. Yang ini kita semua kena akui bahawasanya kita ni manusia, akal kita ni terbatas. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an. Bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui di antara mereka siapakah di kalangan mereka itu yang lebih banyak memberi manfaat kepada kamu selepas kamu mati. Nak menunjukkan bahawasanya dalam urusan faraid ini, urusan pembahagian pusaka, kita sebagai manusia terbatas akal kita untuk memberi. Siapa yang lebih berhak, siapa yang tak berhak, siapa yang dapat banyak, siapa yang dapat sikit, terbatas.
Kerana itu Allah Subhanahu wa taala langsung yang menerangkan, yang menentukan di dalam Al-Quran secara terperinci. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, ayat yang ke-12, ayat 176. 3 ayat ini menceritakan secara terperinci siapa dia waris. Apabila seseorang itu meninggal dunia, siapa dia waris yang akan mendapat harta pusaka, dan bagaimana keadaannya, dan berapa bahagian setiap ahli waris secara terperinci Allah terangkan dalam Al-Quran. Ilmu faraid merupakan salah satu ilmu yang istimewa dan unik, namun masih tidak ramai di kalangan umat Islam yang dapat menguasai ilmu ini. Betul, saya akui kerana ilmu ini bukan hanya menceritakan tentang bahagian pusaka, bahagian faraid kepada ahli-ahli waris semata-mata. Bahkan ilmu ini terkait dengan pelbagai bidang atau cabang ilmu yang lain. Kita bagi contoh, misal kata dalam bab manainul irthi, iaitu perkara yang menegah daripada seseorang itu mewarisi pusaka. Salah satunya dengan sebab pembunuhan. Maka dalam pembunuhan ini berkait dengan bab jinayah. Salah satu sebab asbabul irthi dengan sebab pernikahan. Maka bila disebut dengan sebab pernikahan, hubungan antara suami isteri itu kita kena kenal pasti yang mana satu yang dikatakan ada hubungan pernikahan. Melibatkan juga dengan akad nikahnya, melibatkan juga dengan tempoh iddahnya, melibatkan dalam bab munakahat pula. Dalam bab kira-kira jangan peliklah. Kalau sebut faraid ni memang mesti kena melibatkan kira. Sebab kita nak tentukan bahagian kepada setiap ahli waris, berapa bahagian setiap ahli waris itu dalam bentuk nilai, digit, dan itu sudah pastinya melibatkan dalam ilmu matematik ataupun ilmu hisab. Jadi bila sebut faraid ini bukan hanya kita nak cerita bahas tentang bahagian setiap ahli waris saja. Nak sampai ke situ melibatkan banyak ilmu lain yang terkait. Ini berlaku adalah disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ialah kekurangan penyebaran ilmu ini, sama ada dari segi tenaga pengajar dan bahan rujukan. Masyarakat sukar untuk memahami ilmu ini, tahap penguasaan ilmu matematik yang lemah dan sebagainya. Maka bagi membantu masyarakat dalam mempelajari dan menguasai ilmu ini, buku ini ditulis dengan menggunakan bahasa yang mudah untuk difahami dan teknik-teknik pengiraan yang ringkas. Tuan-tuan boleh dapati banyak buku-buku berkait tentang faraid. Kalau dalam bahasa Arab tu lagi banyak, tinggal lagi faham tak faham dia baca. Maka penulis tulis dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu khusus kepada kita orang Malaysia, yang mana muka suratnya mengandungi 300 lebih, 322 muka surat. Banyak poin-poin dan juga isi-isi penting yang dimasukkan oleh penulis berkait dengan ilmu faraid dalam kitab ini. Buku ini merupakan buku yang kedua penyusun, iaitu buku lanjutan daripada buku asas, iaitu Fajar Faraid. Ada lagi buku pertama penulis, buku Fajar Faraid, dan ini adalah buku yang kedua daripada penulis. Buku ini dihasilkan setelah penyusun mengadakan beberapa siri kursus dan bengkel berkaitan ilmu faraid selama beberapa tahun. Terdapat banyak maklumat-maklumat tambahan yang bermanfaat ingin dikongsikan. Selain itu juga, penyusun juga telah mengikuti beberapa pengajian ilmu faraid dalam usaha untuk menguasai ilmu ini. Penyusun juga telah membuat beberapa rujukan daripada kitab-kitab yang muktabar, buku-buku tentang harta pusaka, dan artikel-artikel berkenaan bidang ini. Al-Fadil Ustaz Helmi Hanis bin Muhammad, salah seorang ahli pertubuhan doa faraid Malaysia, dan beliau memegang jawatan sebagai timbalan Presiden Pertubuhan Doa Faraid Malaysia. Sama-sama mengaji di Mesir dengan saya dan sama-sama mendapatkan ilmu faraid bersanad dengan guru yang sama, almarhum Ustaz Jabal Alam Shah di Kahirah, Mesir. Cuma beliau ni lebih advance dan lebih banyak meluangkan masa untuk mendalami lagi ilmu faraid, dan akhirnya dapat dihasilkan kitab yang kita belajar pada malam ini.
Pembahagian buku ini masih dikekalkan seperti di dalam buku Fajar Faraid, iaitu dibahagikan kepada dua bahagian yang utama, iaitu bahagian pertama tentang pemahaman dan bahagian kedua nanti tentang pengiraan. Dua bidang pengetahuan ini amat penting untuk memahami dan menguasai ilmu faraid. Pembahagian ini juga bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk memahaminya. Penyusun amat berharap agar buku kecil ini dapat memberi sedikit sebanyak panduan yang bermanfaat buat umat Islam dalam menghidupkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Semoga usaha yang kerdil ini lahir dari niat yang suci ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Hanya keredaan Allah Subhanahu wa taala sebagai matlamat kita di dunia dan di akhirat. Bersama kita ke syurga Firdaus tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ini prakata pendahuluan daripada penulis kitab. Disebutkan antara sebab kenapa kurangnya penyebaran ilmu faraid kepada masyarakat adalah kerana kurangnya orang yang mengajar. Itu kita tak nafikan. Kalau tuan-tuan lihat di beberapa buah masjid, tuan lalu dalam satu laluan jalan tu, jumpa masjid, jumpa surau. Kalau pergi dekat papan kenyataan belakang, tengok jadual kuliahnya. Ada ke tidak pengajian faraid? Susah nak jumpa. Ini antara salah satu faktor kenapa ilmu faraid ini di kalangan masyarakat kita masih lagi macam dipandang sepi dan tidak diambil peran. Sedangkan hukum pelaksanaan faraid itu adalah fardu ain kepada setiap ahli waris. Dalam arti kata lain, wajib dalam pelaksanaan ilmu faraid. Kita masuk pada muka surat yang ketiga. Dalam tajuk pengenalan, definisi ilmu faraid. Apa dia ilmu faraid? Dari segi istilah, ilmu faraid ialah satu ilmu dengan kaedah-kaedah fiqh dan pengiraan. Melalui keduanya dapat mengetahui bahagian harta pusaka bagi setiap ahli waris yang berhak. Ini makna definisi ilmu faraid dari segi istilah, iaitu suatu ilmu dengan kaedah-kaedah fiqh dan pengiraan yang mana melalui keduanya ini dapat kita mengetahui bahagian harta pusaka bagi setiap ahli waris yang berhak. Perkataan faraidun diambil daripada kalimah bahasa Arab. Ia merupakan kata jamak, iaitu kata nama berbilang daripada perkataan fariidatun. Perkataan fariidatun terdapat di dalam Al-Quran pada ayat yang ke-11 surah An-Nisa, iaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fariidatan minallah. Ini adalah ketetapan, yakni kewajipan daripada Allah. Nama ilmu faraid datang daripada ayat ini. Perkataan faraid juga terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraidha bi ahliha. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan bahagian warisan yang ditentukan kepada pemiliknya. Manakala faridah diambil daripada kata dasarnya, iaitu fardun. Makna fardun dapat dibahagikan kepada dua, iaitu makna dari segi bahasa dan makna dari segi syarak. Makna fardun dari segi bahasa ada 5, yang mana kelima-lima makna ini ada dalam Al-Quran dan memberi maksud yang berbeza-beza. Maksud pertama fardun, apa dia? Ketetapan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-237. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fanisfu ma faradtum. Maka mereka berhak mendapat separuh dari mas kahwin yang telah kamu tetapkan itu. Ini makna yang pertama. Diambil dari mana? Dari Al-Quran. Dari firman Allah, fardun, tetapi makna pertamanya adalah ketetapan. Makna kedua, fardun, adalah bahagian. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7.
Nasiban mafruḍa, yang bermaksud bahagian yang telah ditetapkan, yakni dibahagi-bahagikan. Makna yang ketiga, dari segi bahasa, fardun itu adalah kewajipan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada kamu membebaskan diri daripada sumpahnya. Farada di sini bermaksud kewajipan. Ini makna yang ketiga. Makna yang keempat bermaksud menurunkan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallazi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran kepada kamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu akan menyampaikan engkau lagi kepada apa yang engkau ingini dan cintai. Ini makna fardun yang keempat, iaitu menurunkan. Dan makna yang kelima adalah halal. Seperti mana firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lahu. Tidaklah ada sebarang keberatan yang ditanggung oleh Nabi dalam melaksanakan perkara yang telah dihalalkan Allah baginya. Jadi ini adalah 5 makna fardun dari sudut bahasa. Dan makna ini kita ambil daripada Al-Quran sendiri, daripada firman Allah. Pertama bermaksud ketetapan, yang kedua bermaksud bahagian, yang ketiga bermaksud kewajipan, yang keempat bermaksud menurunkan, dan yang kelima bermaksud halal dari segi bahasa. Manakala makna fardun dari segi istilah ialah bahagian yang ditentukan oleh syarak kepada ahli waris. Itu makna dari segi istilahnya. Apa dia faraid? Perkataan asalnya fardun, iaitu bahagian yang ditentukan oleh syarak kepada ahli waris si mati. Ilmu ini juga dikenali sebagai ilmu mawaris, iaitu ilmu pewarisan dan ilmu tarikah. Kalau di sebelah-belah pantai timur, di Terengganu khususnya, dia panggil harta pusaka ni tarikah. Tarikah. Dalam bahasa Arab, tarikah ni maknanya peninggalan. Peninggalan harta orang yang dah meninggal. Kita bahasa Melayu panggil pusaka. Orang tu masih hidup, dia ada kereta, dia ada rumah, kita tak panggil kereta pusaka. Kita tak panggil rumah pusaka. Tunggu dia mati, baru kita panggil rumah pusaka. Jadi bila sebut pusaka ni maknanya harta orang yang telah meninggal dunia. Perkataan mawaris merupakan kata jamak, yakni kata nama berbilang daripada perkataan mirathun. Dari sudut bahasa, perkataan miras mempunyai 2 makna, iaitu yang pertama al-baqa'u, iaitu kekal, iaitu salah satu nama Allah Subhanahu wa taala ialah al-warithu, iaitu yang kekal. Manakala yang kedua bermaksud perpindahan. Perpindahan mawaris ataupun miras, kata mufradnya adalah dari segi bahasa, pertama kekal, yang kedua perpindahan. Sesuatu daripada seseorang kepada yang lain, yakni al-intiqal, perpindahan. Peranan ilmu faraid. Bila sebut ilmu faraid, pasti ada peranan. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Peranan, tujuan, matlamat lebih kurang sama. Apa dia peranan ilmu faraid? Pertama, dalam kitab ini penulis meletakkan 6 peranan utama. Hakikatnya banyak lagi, cuma dia masukkan yang utama sahaja. 6 peranan utama ilmu faraid. Pertama, untuk mengenal pasti harta si mati, sama ada merupakan harta pusaka ataupun bukan. Ini sangat penting.
Kerana ramai di kalangan masyarakat, ada di kalangan masyarakat, dia salah faham. Dia menganggap, oh yang ni harta pusaka, rupanya bukan. Dia menganggap, oh yang ni bukan harta pusaka kot, rupanya ya harta pusaka. Apa perlunya Ustaz kita nak kenal pasti harta pusaka ke bukan? Bila ianya harta pusaka, maka wajib tertakluk dengan hukum faraid. Tak boleh suka-suka aku anak si mati, terpulang pada aku nak guna harta ayah aku. Tak boleh. Bila sebut harta pusaka, bermakna tertakluk dengan hukum faraid. Melibatkan hukum faraid, tak boleh semenang-menangnya, sesuka hatinya waris nak gunakan untuk apa. Jangan kita ingat bila berlaku kematian dalam kepala kita sebagai waris, harta, rumah, kereta, tanah, tak. Al-huququ al-muta'alliqah bitirkah. Kewajipan ke atas harta pusaka, siapa yang tertanggung kewajipan ini? Waris-waris. Kewajipan terhadap harta pusaka, al-huququ al-muta'alliqah bitirkah, kewajipan yang berkait dengan harta pusaka. Ada 5. Faraid yang kelima, jauh. Jangan kita ingat mati je orang tua kita terus faraid, sedangkan faraid ini tempat yang kelima. Pertama sekali, apa nak kena buat? Kena uruskan tuntutan langsung ke atas harta pusaka. Saya pinjam duit dengan Tuan Imam, pinjam RM2,000. Ada urusan, Imam kata okey, ini duitnya Ustaz, insya-Allah nanti ada masa, ada rezeki, ada duit, Ustaz pulanglah bila-bila masa. Saya bawa balik rumah malam ni. Tak dalam lagi bagi tuan rumah ni duit pinjam kat Imam. Malam ni saya meninggal. Contoh saya meninggal. Jadi duit ni tadi tanggungjawab waris isteri dan anak-anak saya pulangkan terus, kerana duit itu belum lagi digunakan. Duit saya dalam KWSP ada penama. Bila ada penama, tak perlu tunggu surat perintah pusaka menunjukkan dia sebagai waris. Ada penama, saya letakkan isteri saya, contoh bermakna isteri saya besok tu dia boleh keluarkan terus duit daripada KWSP. Bila cukup nisab wajib zakat, maka kewajipan isteri saya tadi bila keluarkan duit itu, pertama sekali zakatkan dulu. Ini dia perkara yang dikatakan tuntutan langsung ke atas harta pusaka. Ini pertama. Yang kedua, pengurusan jenazah. Mati seseorang, mandinya, kafannya, solatnya, kebuminya, 4 perkara yang wajib ini. Jika melibatkan kos, maka wajib waris ambil harta si mati untuk dibelanjakan urusan tersebut. Yang ketiga, hutang si mati. Dan hutang ni ada 2, hutang Allah dengan hutang manusia. Langsaikan dahulu hutang si mati ni. Selesai hutang, yang keempat apa dia? Wasiat jika ada. Berwasiat hukumnya sunat, tetapi pelaksanaan wasiat daripada waris adalah wajib. Bila mana? Bila cukup rukun dan syaratnya, maka wajib bagi waris melaksanakan wasiat si mati. Habis dah yang 4 ini, ada baki baru faraid. Ini ingat, habis yang 4 ni ada baki baru faraid. Jangan kita ingat faraid ini nombor 1. Ada benda lagi. Silat-silat akhir bulan hutang lagi banyak. Silat-silat akhir bulan, habis dah harta si mati ni bayar hutang saja. Wasiat pun tak sempat nak laksanakan. Habis Ustaz, saya ni anak dia tak dapat apa-apa pun, tak dapat lah. Kerana setiap faraid ni tempat yang kelima. Hutang tadi awal daripada faraid lagi. Ni kita nak kena kenal pasti, antara salah satu peranannya mengenal pasti sama ada harta itu pusaka ataupun bukan. Yang banyak di kalangan kita salah faham, duit khairat kematian, duit orang sumbang. Orang Jawa kata layan. Ada berlaku kematian, kita pergi melawat, kadang ada setengah tempat disediakan tabung. Jadi orang datang bagi sumbangan. Duit tadi, duit pusaka ke tidak? Bukan pusaka. Jadi kita kena kenal pasti, oh ni pusaka ke tidak? Oh ni bukan pusaka. Bila bukan pusaka, tak tertakluk dengan hukum faraid. Bila pusaka, kena buat 5 step tadi. Jangan kita ingat terus nak ambil faraid, sedangkan ada 4 lagi perkara yang wajib didahulukan sebelum daripada faraid. Ini peranan yang pertama untuk mengenal pasti sama ada harta itu pusaka ataupun bukan. Kemudian yang kedua,
Dan dalam masa yang sama, bila kita kenal pasti pusaka ataupun tidak, kita secara automatik kita akan kenal pasti harta ni halal ke tidak. Yang halal sahaja termasuk dalam harta pusaka. Arwah ni masa hidup merokok, contohlah, minta maaf kalau dia merokok dan ada stok simpanan dia 2 kartun. 2 kartun. Jadi meninggal dunia, rokok tadi harta pusaka ke tidak? Bukan pusaka. Termasuk dalam bab hibah. Nanti kita akan masuk dalam bab hibah. Syarat harta yang nak dihibahkan mesti halal. Kadang-kadang orang bagi, ini biasa hari korban, program korban, dia sedekah. Wah, nama sedekah dah nampak bagus dah. Sedekah 2 kartun rokok. Tak boleh. Sebab benda tu bukan halal. Minta maaf ya, kalau yang merokok saya minta maaf. Jadi dalam bab kita nak mengenal pasti itu termasuk sama ada di pusaka ataupun tidak, halal ataupun tidak, bermanfaat ataupun tidak. Ada harta yang tak bermanfaat, maka dia bukan pusaka. Contoh, kita beli kasut cantik sikit lah, harga dia RM10. Kemudian beli-beli sebelah tu hilang, anjing bawa lagi. Contohlah, anjing bawa lagi, tinggal lagi sebelah. Kalau ikut nilai sebelah ni RM5, ikut nilainya RM5, bermanfaat tak sebelah kasut? Tak bermanfaat, bukan pusaka. Kita beli selipar kat kedai Ipoh, kedai Ipoh ke DIY ke, harganya murah ya, RM2.40. Dah pakai pun 3 tahun dah pakai dah, masih elok lagi, boleh digunakan, bermanfaat. Pusaka ke tidak? Pusaka. Jadi nanti kita akan masuk dalam definisi sedekah itu apa dia. Antaranya harta yang ada nilai dan manfaatnya. Kemudian antara peranan ilmu faraid yang kedua, untuk memastikan perkara-perkara yang wajib ditunaikan sebelum pembahagian pusaka yang saya sebutkan tadi 5 step. Sebelum daripada faraid, ada 4 lagi perkara yang wajib waris dahulukan, laksanakan sebelum daripada faraid. Ini peranan ilmu faraid, supaya kita tahu yang mana dulu nak kena dulukan, yang mana kemudian kita kemudiankan. Peranan yang ketiga, untuk mengenal pasti sama ada ahli keluarga bagi si mati adalah ahli waris yang berhak atau tidak berhak. Ni fungsi atau peranan ilmu faraid. Kita ada saudara, ramai saudara kita. Contoh cucu, anak kita perempuan, dia ada anak, kita panggil cucu. Anak kita lelaki, dia ada anak, kita panggil cucu. Tetapi dalam bab pusaka, cucu dari anak lelaki sahaja dikira sebagai waris. Jadi ini antara peranan ilmu faraid untuk kita mengenal pasti sama ada ahli keluarga bagi si mati ini adalah waris yang berhak atau tidak berhak. Contoh lain, datuk. Ayah kepada ayah kita, kita panggil datuk. Ayah kepada ibu kita pun kita panggil datuk. Tetapi yang dikatakan datuk yang menjadi waris dalam faraid ini hanya datuk sebelah bapa sahaja. Ayah mak kita panggil datuk, tapi itu bukan waris. Ini peranan ilmu faraid untuk kita kenal pasti. Saya buka carta lah nak bagi nampak gambaran. Ada yang tengah je. Okey, ini contoh ahli waris faraid. Bila sebut datuk, ni si mati, dia ada bapa, dia ada ibu. Yang dikatakan datuk ini dari jalur bapa. Ibu ni ada tak bapa dia? Ada. Kalau kita sebagai si mati, kita panggil ayah ibu ni siapa? Datuk juga. Tetapi datuk sebelah ibu bukan waris. Begitu juga cucu. Kita ada anak lelaki, kita ada anak perempuan. Cucu ni waris ke tidak? Waris. Tapi cucu yang mana satu? Cucu dari jalur anak lelaki. Yang ini ada tak cucu? Ada juga, tapi ini bukan waris. Ada lelaki. Kalau ada anak lelaki, anak lelaki, kemudian anak perempuan tu ada anak lelaki. Anak yang ini ni dekat sini. Ini bukan waris. Bukan waris. Walaupun cucu tu lelaki. Betul. Yang dikatakan cucu mesti dari jalur anak lelaki sahaja. Begitu juga kita panggil anak saudara. Ini anak saudara. Kalau kita sebagai si mati, kita ada adik-beradik, saudara lelaki seibu sebapa.
Kita ada saudara perempuan seibu sebapa yang dikatakan anak saudara. Pernah tak dengar anak saudara dapat pusaka? Pernah. Sebab apa? Tak ada anak, tak ada cucu, tak ada ayah, tak ada datuk, tak ada adik-beradik, ada anak saudara saja. Jadi anak saudara ni yang mana satu dapat? Anak saudara hanya lelaki, itu pun dari jalur adik-beradik lelaki sahaja. Kita ada anak saudara yang lain. Contoh ada pula adik-beradiknya perempuan, tapi ini bukan pusaka, bukan waris, maaf. Hanya lelaki sahaja. Kita ada juga anak saudara daripada saudara perempuan seibu sebapa. Ini kakak kita ni. Ini kakak kita. Dia ada anak. Walaupun lelaki, waris ke tidak? Bukan waris. Jadi ini antara peranan ilmu faraid. Untuk apa? Untuk mengenal pasti sama ada ahli keluarga bagi si mati adalah waris yang berhak atau tidak berhak. Kemudian yang keempat, ini peranan ilmu faraid untuk memastikan. Boleh masuk ke tidak ni? Berat. Tak apa, kalau ada persoalan saya lagi suka terus tanya. Tak apa. Yang tu nanti bab tu akan datang. Kita ambil sikit je. Ini baru pendahuluan. Jadi dia orang dah Yang tu nanti kita akan masuk nanti dalam bab ahli waris secara terperinci nanti. Ini secara umum sahaja peranan ilmu faraid, supaya kita dapat gambaran. Oh, ni peranan dia, supaya kita kenal siapa waris, siapa bukan waris. Yang keempat, untuk memastikan ahli waris yang berhak tidak terhalang oleh ahli waris yang lain. Sebab kalau tengok pada carta ini, saya cakap perlahan-lahan ya. Kalau lihat pada carta ini, saya padam dulu. Yang biru ni lelaki. Lelaki ada 15 orang. Yang merah ni perempuan. Perempuan ada 10 orang. Kalaulah kita kat tempat si mati, bukan ke 20-25 orang ni dapat. Tak semua waris yang ada dalam carta ni dah dapat. Berapa golongan sahaja yang dapat? 5 sahaja. Ini secara umum. Nanti kita akan masuk dalam bab tu secara terperinci. Siapa dia? Pertama, bapa si mati. Yang ini. Yang kedua, ibu si mati. Yang ketiga, pasangan si mati. Kalau yang mati lelaki, isteri-isteri dia lah. Faham maksud isteri-isteri dia? Boleh jadi seorang, boleh jadi dua, boleh jadi tiga. Kadang-kadang, kata dalam ni, jarang-jarang. Kalau yang mati perempuan, suaminya. Yang keempat, anak lelaki. Yang kelima, anak perempuan. 5 golongan ini sahaja yang akan dapat, berhak dapat pusaka. Adik-beradik, minta maaf. Adik-beradik minta maaf, cucu minta maaf, datuk minta maaf, nenek minta maaf. Kadang-kadang yang ini yang kadang-kadang lebih sudu dariku. Okey lagilah dia waris, cuma tak berhak mendapat kerana ada yang lebih berhak mendapat. Kadang-kadang bukan waris, yang tu masalah. Ni adik-beradik dah bincang ni, waris-waris anak-anak semati dah bincang. Tak apalah, bahagian ni saya bagi dekat kakak lah. Kata adik lelaki dia. Balik ke rumah, bini tanya, "Bang, macam mana tadi?" "Abang bagi bahagian abang dekat kakak." Kenapa bagi?" Siapa yang cakap tu? waris terhalang. Bukan. Dia tak ada kaitan pun dengan si mati. Dia menantu si mati. Yang ni saya kata lebih sudu dariku. Sebaiknya kalau kita bukan waris, jangan masuk campur. Jangan masuk campur dan jangan ambil terus pun. Biar waris-waris yang menentukan bahagian mereka, sama ada nak ikut faraid ataupun nak bahagi sama rata, ataupun tak nak bahagian dia, nak bagi dekat orang lain, biar mereka bincang sesama mereka. Boleh ke ustaz bagi sama rata? Dalam faraid ada bahagi sama rata. Dalam faraid ada melepaskan hak. Aku tak nak lah ni, tak apa. Tapi ada syarat. Itu nanti kita akan masuk dalam bab takharuj, iaitu kita keluar daripada pengiraan faraid, tetapi masih lagi dalam konteks ilmu faraid. Sama rata dengan faraid dengan sama rata tanpa faraid berbeza.
berbeza. Kerana sama rata dengan faraid ada syarat-syaratnya. Manakala sama rata tanpa faraid tak ada syarat. Dia bincang terus, tak pernah tahu pasal faraid, terus bahagi sama rata. Yang tu tak dibenarkan dalam syarak. Kena masuk faraid dulu. Kena dahulukan faraid dulu kerana faridatan minallah. Tilka hududullah. Hukumnya adalah wajib fardu ain kepada setiap ahli waris. Sekurang-kurangnya dia kena tahu dan faham dulu bahagian dia berapa yang dia berhak dapat. Saya bagi contoh. Si mati ni ada 2 anak. Ni si mati contoh. Azan ke? Teruskan ya. Ada 2 orang anak. Seorang lelaki, seorang perempuan. 2 ni je waris yang ada. Dan dia ada 3 ekar tanah, tempat yang berbeza. Ni 1 ekar, yang ni 1 ekar, yang ni 1 ekar. A, B, C. Keluasan sama, tempat tak jauh, satu kampung juga, tetapi geran berbeza-beza, nilainya pun sama. Dari segi hukum faraid, tanah A ini kena pecah 3, tanah B kena pecah 3, tanah C kena pecah 3. Sebab lizakari mislu hazil unsayan, bagi lelaki 2 bahagian, bagi perempuan 1 bahagian. Ini hukum faraid. Yusikumullahu fi auladikum lizakari mislu hazil unsayan. Telah diwajibkan dalam pembahagian pusaka untuk anak-anak kamu, yang mana bahagian lelaki 2 bahagian, bahagian perempuan 1 bahagian. Nisbah lelaki 2, perempuan 1. Bermakna tanah A ni kena pecah 3, 2 untuk lelaki, 1 untuk perempuan. Tapi kata yang lelaki, Kak, macam ni lah, tanah 3 ekar ni, walaupun tempat yang berbeza-beza, geran yang berbeza-beza, saya tahu dan akak pun tahu, sepatutnya kena bahagi 3. Dan setiap satu tu ada nama saya. Yang dekat sini 2/3, yang ni 2/3, geran ketiga pun 2/3. Maknanya 3 tanah tu ada nama lelaki, ada nama perempuan. Tetapi kata adik yang lelaki ni, Kak, macam ni lah, kita bertaharuslah. Maknanya kita sepakat, muafakat, kita bahagi macam ni, memandangkan nilai tanah ni sama. Masing-masing contoh 100,000. A 100,000, B 100,000, C 100,000. Macam ni lah, Kak, tanah A, tanah B bagi saya, tanah C akak ambil. Sama tak? Sama kan? Kita nampak macam sama. Tapi hukum sebenarnya, setiap tanah tu kena pecahkan 3. Sama juga telefon. Ni telefon arwah ayah si mati. Dekat sini ada hak anak lelaki 2/3. Ada hak anak perempuan 1/3. Ni air mineral si mati. Dekat sini ada hak anak lelaki 2/3. Dekat sini juga ada hak anak perempuan 1/3. Kita nampak tanah ni sebab sama, keluasan, tempat pun sama, harga pun sama. Jadi kita bahagi terus, 2 ekar lelaki, 1 ekar perempuan. Hakikatnya kena pecah 3 setiap satu. Itu hukum faraid, hukum asal. Tetapi boleh tak nak bertaharus? Bahkan kalau kata adik ni, tak apalah Kak, saya ni dah ada kerja tetap, alhamdulillah gaji saya pun bolehlah, saya dah ada tanah sendiri, saya dah ada rumah besar, saya dah ada kereta besar, akak pula ibu tunggal, abang ipar dah meninggal dunia, anak-anak masih kecil. Tak apalah, bahagian saya untuk 3 ekar ini akak ambillah semua. Itu lebih bagus. Faraid ini wajib apa dia? Wajib tahu dan faham, bukan wajib terima. Kalau misal kata waris tahu dan faham, itu syaratnya. Tahu dan faham, barulah dia boleh untuk melepaskan hak dia nak bagi ke orang lain. Dan dia faham, oh 2 ekar ni bahagian aku, kalau ikutkan 100,000, 100,000, 200,000, tak apalah, bagilah kat kakak, aku pun dah ada tanah lain dah. Jadi adik ni bagi semua kat kakak. Itu namanya taharus. Ataupun dia kata 2 ekar A, B bagi kat saya, C ni akan ambil lah. Itu pun bermaksud taharus, kerana dia dah melepaskan hak dekat tanah C ni. Dekat tanah C ni sepatutnya dia ada nama 2/3, tetapi dia lepaskan hak. Taharus ni apa dia? Melepaskan hak dengan imbalan atau tanpa imbalan. Maksud dengan imbalan apa? Dengan ganti rugi. Ataupun kata
yang lelaki, tak apalah kak, akak ambillah semua tanah ni, tapi akak bayarlah sikit kat saya. Tu dengan imbalan. Atau tanpa imbalan, tak apalah kak, akak ambillah semua, saya dah ada tanah, saya dah ada rumah. Dia nak melepaskan sebahagian atau sepenuhnya. Dia kata tak apalah kak, bagi saya 1 ekar je lah. Dia dah lepaskan sebahagian dekat kakaknya. Atau dia kata tak apalah kak, ambillah semua. Dia dah melepaskan semua. Itu makna takharuj. Melepaskan hak sebahagian atau semuanya, berimbal balik atau tanpa imbal balik. Itu makna takharuj. Syaratnya apa? Kena tahu dan faham, baru sah takharuj tadi, baru sah bahagi sama rata ke, nak muafakat ke. Dan syarat yang terakhir, kena redha di kalangan anak lelaki ni tadi, kerana bahagian dia asalnya banyak, patut dapat 2 ekar, tapi sebab bahagi sama rata lah, contoh dapat 1,5 ekar, kakaknya pun dapat 1,5 ekar. Adik lelaki ni kena redha untuk melepaskan haknya. Kalau dia tak redha, tak apalah kak, saya tak setuju lah kak, minta maaf lah kak, kalau sama rata saya dapat 1,5 ekar, tapi kalau ikut faraid saya dapat 2 ekar, saya nak ikut faraid lah kak. Kakak ni haram kata dia tamak, tak boleh kata dia tamak. Tamak ni apa dia? Ambil hak orang masuk poket kita. Sedangkan adik lelaki ni dia ambil tak hak orang? Dia tak ambil hak orang, dia ambil hak dia yang Allah dah tetapkan. Allah dah tetapkan. Ini hikmah kenapa lelaki lebih banyak daripada perempuan. Saya bagi satu gambaran lagi. Ini si mati, dia ada ayah, dia ada ibu, dan dia ada adik-beradik. Dia ada 2 orang adik-beradik. Contoh, ni pertama dan ni yang kedua, adik-beradik. Dua-dua lelaki lah contoh adik-beradik. Si mati ni, dia ada harta dalam 6 juta. Contoh, banyak 6 juta tu, 6 juta ringgit. Jadi adik-beradik dapat ke tidak? Tak dapat, kerana terhalang oleh bapa. Bapa akan dapat, dan bapa boleh menghalang adik-beradik, anak adik-beradik, pakcik, sepupu, datuk. Bapa punya kuasa. Nanti kita akan masuk dalam bab nanti, dalam bab al-hajbu, penghalangan. Jadi siapa je yang dapat? Ibu dan juga ayah, kerana ibu dan ayah termasuk 5 waris yang utama tadi. Ayah dapat berapa? Ayah dapat asobah, maknanya baki. Ibu akan dapat 1/6. Sebab walaupun si mati tak ada anak, tetapi ada 2 orang adik-beradik. Syarat ibu dapat 3 keadaan, tapi yang jelas 2 yang kita nak mudah faham lah. Pertama, ibu dapat 1/3, yang kedua 1/6. 1/3 dengan 1/6 mana lagi banyak? Betul, jangan tengok yang bawah 6. 1/3 dengan 1/6 lagi banyak 1/3. Ibu boleh dapat 1/3 dengan syarat si mati tak ada anak dan adik-beradik si mati hanya seorang. Tapi kalau misalnya kata si mati tak ada anak, adik-beradik ada 2 orang, bermakna ibu tak dapat 1/3, ibu akan dapat 1/6. Dan ada tak baki? Ada. Berapa? 5/6. Dapat kat siapa? Dapat kat ayah. 5/6. Ibu ni cakap, ini tak adil, saya yang membesarkan dia, saya yang melahirkan dia, saya yang menyusukan dia. Awak kadang-kadang je tengok dia masa kecil, saya yang jaga semua. Contoh, ibu ni dia meluahkan perasaan. Tapi kalau kita lihat dari segi tanggungjawab, ibu akan dapat berapa? 1 juta. Ayah dapat berapa? 5 juta. Daripada 1 juta ni, ibu dapat untuk diri dia sahaja, dan dia bebas nak guna untuk apa. Nak beli make up dia ke, nak beli handbag baru ke, nak beli telefon baru ke. Dari segi hukum, dia tidak terhalang, dan dia tak ada tanggungjawab. Kalau anak-anak je ni, yang lain ni, 2 orang lagi anak je ni perlukan duit, adakah ibu wajib bagi? Tak wajib, kerana ayah masih ada. Tapi ayah ni walaupun dapat 5 juta, dekat sini kita nampak hikmah di sebalik ketetapan Allah. Adanya tanggungjawab kepada isteri tadi, yang tak puas hati tu. Ada bahagian dia juga, daripada 5 juta tadi, dan ada bahagian untuk anak-anak ni tadi dari sudut nafkah. Ini hikmah di sebalik ketetapan Allah, kenapa lelaki ni lebih banyak daripada perempuan. Ini peranan yang keempat. Peranan yang kelima, untuk menetapkan bahagian ahli waris yang berhak.
Kita dah tahu dah mana pusaka, mana bukan. Kita dah tahu dah siapa dia ahli waris. Kita dah tahu dah siapa yang berhak, siapa yang tak berhak. Ini masanya untuk kita tetapkan bahagian ahli waris. Yang ni yang berhak kan, okey, berapa bahagian dia? 1/6, 1/2, 1/3, 1/8. Ini peranan yang kelima. Dan peranan yang keenam, menghitung bahagian melalui kaedah-kaedah pengiraan untuk menentukan bahagian bagi setiap ahli waris yang berhak. Step terakhir sekali untuk kita menghitung. Yang ni nak tak nak kena terlibat dengan matematik. Mana yang tak suka matematik masa sekolah dulu, lompat pagar, keluar kelas, nak tak nak kena jumpa juga dalam bab ni. Sebab kita nak kenal pasti siapa dia waris dan berapa ringgit, berapa nilai duit yang dia akan dapat setiap ahli waris. Dan ini step yang terakhir sekali. Dah dapat, dah terpulang menjadi harta waris-waris, terpulang pada dia nak guna untuk apa dah. Tapi sebelum daripada itu, dia tertakluk dengan hukum faraid, kena selesaikan 4 perkara sebelum daripada faraid tadi. Tujuan ilmu faraid, insya-Allah yang ni kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Ada soalan sebelum kita akhiri? Ya, Cik. Saya ada 2 soalan. Tadi Ustaz ada sebut imbalan tu. Okey. Imbalan tu ataupun ganti rugi tadi tu. Satu ketetapan ataupun sukarela. Satu ketetapan ataupun pilihan. Pilihan ataupun sukarela lah. Okey. Tak bagi-bagi, tak bagi. Okey. Yang keduanya, seorang tu dia dapat. Saya jawab yang satu dulu, takut terlupa. Okey. Okey. Imbalan tadi adakah mesti ataupun tidak terpulang kepada waris yang asalnya banyak menjadi sedikit? Sama ada dia nak bagi terus ataupun dia nak imbal balik. Tak apalah kak, letak nama kak. Nilai tanah ni contoh 100,000. Saya punya bahagian contohlah 2/3 akak bagi dekat saya kalau ikutkan 66,666 ringgit 66 sen. Contoh. Sebab nak kira betul-betul ni 2/3. Tak apalah akak bagi saya 50,000 dah lah. Atas persetujuan. Dengan syarat anak lelaki ni tadi tahu dan faham bahagian ni berapa. Ini hikmah bila mana kalau tak tahu 10 tahun bahagi sama rata dan tak pernah tahu pun antara dia dan juga adik-beradik yang lain tentang ilmu faraid dan pembahagian ketentuan bahagian masing-masing ikut faraid. Dia tak tahu pun dulu sepatutnya dia dapat 2 ekar tanah. Tapi disebabkan bahagi sama rata, kira-kira balik dapat seekar suku saja. Sebab dulu tak tahu, malam ni datang mengaji tentang faraid. Jadi dia tahu bahagian dia lebih banyak patutnya. Itu 8 tahun lepas, bahagi sama rata, tanpa tahu dan faham bahagian masing-masing, kemudian terus bahagi sama rata. Malam ni apa agak-agak reaksi dia? Menyesal dulu bahagi sama rata. Sebab apa? Sebab masa tu dia redha tanpa tahu dan faham bahagian dia. Macam mana kita nak timbul redha kalau kita pun tak tahu bahagian kita berapa dan berapa bahagian kita nak bagi ke orang? Kita tak tahu. Tuan-tuan bawa 100,000 dalam beg. 100,000 ringgit ni, duit penuh dalam beg. Datang ke surau, jumpa dengan imam. Imam, saya nak infak ke surau. Imam tanya, Haji nak infak berapa? Tak tahulah mam, tapi saya nak infak. Haji, betul-betul Ji minum ketum ke? Haji dah buat duit ni 100,000 ni, nak infak berapa ke surau? Kalau saya ambil 50,000 boleh? Banyak sangat tu mam. Habis nak infak berapa? Tak tahulah mam, tapi saya nak infak. Jadi tak infak? Tak jadi. Sama juga tadi, dia nak redha macam mana? Kalau dia pun tak tahu bahagian dia berapa, silap-silap bahagian dia asalnya sikit jadi banyak. Ni bagi waris-waris perempuan khususnya, anak perempuan, adik-adik perempuan. Asalnya sikit jadi banyak. Oh, sedap dia nak redha. Sepatutnya redha ni ambil daripada yang asal banyak menjadi sedikit. Ada 10 orang anak, waris cuma anak-anak, seorang je lelaki, yang lain semua perempuan. Yang lelaki ni pula bongsu. Kakak kata, dek, kami, kakak-kakak kamu semua dah bincang, dah buat mesyuarat tingkap. Kami putuskan harta ayah ini kita bahagi sama rata. Boleh ke? Kena dapat redha dari anak lelaki ni tadi, sebab bahagian dia asal banyak. Kalau ada 10 orang, seorang lelaki, 9 perempuan, bermakna yang lelaki kali 2. 1 kali 2, 2. Tambah 9, 11. Lelaki 2/11,
perempuan 1/11. Andai harta yang ada 11 juta, untuk anak lelaki ni berapa? 2 juta. Untuk anak perempuan 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Bila bahagi sama rata, daripada 2 juta anak lelaki ni bahagi sama rata, 11 juta bahagi 10 orang dapat berapa? 1.1 juta. Saya tanya dengan Tuan Haji, asal 2 juta jadi 100, jadi 1.100.000, nak tak nak? Sungguh ni bagi. Dekat situ baru timbul redha dia, nak melepaskan hak. Sebab apa? Dia dah faham, oh bahagian aku patutnya dapat 2 juta ni, tiba-tiba bagi sama rata dapat 1.1 juta. Dekat situ baru timbul redha dia. Kalau dia kata tak apalah kak, saya ikhlas bagi bahagian saya, asalnya 2 juta, kita bagi sama rata, kita masing-masing dapat 1.1 juta. Selesai, tak ada masalah. Sebab dah tahu dan faham. Jadi isu yang berlaku kebanyakan masyarakat kita tak pernah tahu dan tak pernah faham. Ini masalah, tak sah pembahagian tersebut yang dulu tak sah. Saya pernah tanya dengan guru saya, Ustaz Harun Nizam bin Mak Husin, Syekh Ruang Jawi, dan dia pernah tanya dengan guru dia, Syekh Syed Saltut, antara ahli jawatan kuasa Darul Ifta di Mesir. Dia tanya, Ustaz, kalau misal kata, saya tanya Ustaz, kalau misal kata saya dapat harta pusaka dari ibu saya, yang mana ibu saya dapat pusaka tu, tanah tu, daripada hasil bahagi sama rata dengan adik-beradik lelaki dia, tetapi mereka tak pernah tahu dan faham tentang faraid. Dulu-dulu punya cerita kan, ada tanah 4 ekar, ada 3 perempuan, 1 lelaki, seorang sekar. Bagi dia, harta yang ada kena sama rata. Orang dulu-dulu. Jadi apa hukum saya dapat pusaka tersebut? Kata Syekh Syed Saltut, kalau kita tahu harta yang kita dapat daripada pusaka ibu kita, yang mana ibu kita dapat tidak melalui hukum faraid, yang mana ada hak waris-waris yang lain pada harta tersebut. Maksudnya apa? Asalnya mak kita dapat sikit, tapi sebab sama rata mak kita dapat banyak, bermakna dah terambil hak waris-waris yang lain. Wajib kita pulangkan kepada waris. Wajib pulangkan kepada waris-waris pakcik kita, adik-beradik mak kita. Ustaz, kalau dah tak tahu macam mana, lama sangat dah ni. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita berlepas. Itu bukan lagi tanggungjawab kita. Tapi kalau kita tahu, memang kita tahu mak kita dapat sekian-sekian, sepatutnya sikit tapi banyak. Kita yang dapat pusaka tanah yang sama mak kita dapat ke kita, kita kena bincang balik dengan waris-waris yang lain. Okey, dulu patut mak dapat sikit je, tapi sebab dulu bagi sama rata dan tak pernah bincang pun tentang faraid. Ini kewajipan kita, sebab kita dah terambil hak waris-waris yang lain. Pakcik kita yang patut asal dapat banyak jadi sedikit, ada tak waris-waris dia? Ada, dia ada waris dia. Yang sepatutnya dia dapat 2 ekar, tapi sebabkan sama rata dapat 1,5 ekar. Setengah ekar yang kita dapat hari ini lebih adalah hak dia. Kita kena tanya dengan waris-waris dia. Kalau waris-waris kata, tak apalah bang, ini cerita lama, tak apalah, kami semua anak-anak arwah ayah pakcik kepada yang tanya tadi, kami halalkan dia. Selesai urusan kita kat dunia. Jangan bawa sampai ke akhirat nanti. Bila kita tahu, senyap-senyap, bawa ke akhirat, panjang ceritanya. Dalam bab harta ni, jangan main-main. Jumpa duit dalam hukum, kita menjumpai barang pun tak boleh kita guna, kena tunggu setahun. Dalam hukum, dalam fiqh, dalam mazhab Imam Syafi'i, setahun. Itu pun dengan syarat kena hebahkan. Hari-hari kena WhatsApp dalam grup WhatsApp. Siapa ada hilang 100 kat depan tangga surau, esok WhatsApp lagi, siapa ada hilang. 365 hari setahun lah kita anggap. 365 hari, hari yang terakhir tu kita seronok ni, ada 100 ni, esok aku dah boleh guna duit tersebut. Dari segi hukum 366, dia boleh gunakan duit 100 tadi yang dijumpa. Selepas setahun tu dia buat hebahan, tak ada yang menuntut. 366, 367 ada yang WhatsApp, mam, tu duit saya baru ingat. Contoh, saya baru ingat, wajib kita pulangkan. Wajib pulangkan. Kalau masuk dalam tabung Ustaz, sebelum Tak boleh. Sebelum setahun kita jumpa masuk dalam tabung. Boleh. Dia dah jadi milik, hak kepada yang menjumpai. Terpulang pada dia, nak makan ke, nak beli apa ke, nak sumbang ke masjid ke. Masuk dalam tabung sebelum sampai setahun tu kita jumpa, masuk dalam tabung ke masjid ke, boleh tak? Sebelum setahun tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Susahnya ustaz nak jumpa. Lain kali kalau jumpa jangan ambil. Ya?
Betul. Biar mereka yang bertanggungjawab. Biar orang yang amanah yang menjumpai barang tersebut dan jaga amanah tu. Ini kita lain sikit. Naik motor contoh, nampak RM10, patah balik. Yang gelap-gelap tu iyalah tu. Sebab apa kita rasa, ni hak aku ni, aku jumpa, aku punya lah, rezeki kata. Ni bukan rezeki, ni bala. Kalau rasa tak boleh nak bertanggungjawab, nak berlaku, nak memegang amanah tersebut, lebih baik tinggalkan, biar orang yang amanah yang mengambil dan buat kerja-kerja je. Kalau kita nak ambil juga, bagi kepada pihak polis ke, bagi dekat Baitul Mal ke dan sebagainya, biar mereka uruskan dengan cara yang patuh syariah. Soalan kedua tadi je. Seorang tu dia dapat harta daripada ayah dia lah. Ayah dia meninggal. Dia dah dibagi-bagi. Tapi dia belum dapat yang apa tu nyata lah. Masih dalam kertas je lah. Okey. Dan tu dia berhasrat nak bagi pada anak dia, nak hibah pada anak dia. Boleh tak? Maksudnya bahagian dia sepatutnya dah dapat. Dia dah dapat, tapi jadi segi nama je. Hasilnya Belum ada lagi. siapa yang makan hasil tersebut? Sekarang masih tergantung lagi lah. Ya. Dia dah dapat bahagian, katakan 1 ekar tu bagi 3 orang, berapa lah suku-suku. Okey. Tapi masih belum dapat bahagian sebenar. Maksudnya belum diuruskan di pejabat pusaka. Belum pindah nama kat dalam geran nama waris tu belum lagi. Okey. Cakap sajalah. Okey. Dari segi dia akad tu memang dah. Okey. Jadi persoalannya Soalnya boleh tak dia nak hibah kepada anak. Okey. Saya faham soalannya. Okey, pertama bagi kita panggil pentadbir lah. Pentadbir. Kadang-kadang setengah tempat panggil pentadbir, kadang setengah tempat panggil pemegang amanah. Urusan pusaka leceh, banyak urusan. Jadi masa bicara kuasa, dia cuma kata okey tak apalah, ada lagi yang belum selesai, kita lantik seorang saja sebagai pentadbir. Letak nama abang paling sulung, biasanya yang sulung lah. Tanah tu patutnya ada 5 orang, 5 lelaki lah contoh, 1/5, 1/5, 1/5. Tapi abang ni sebagai pentadbir, nama dalam geran tu dia seorang saja nama, tapi sebagai pentadbir. Jadi dalam tempoh 2 tahun baru nak diuruskan pusaka. Sebab mungkin ada benda-benda lagi yang belum selesai. Dalam tempoh 2 tahun tu ada tak hasil? Sekiranya ada hasil daripada tanah tersebut, wajib pentadbir abang sulung ni bahagi kepada adik-beradik dia, kerana adik-beradik yang lain dikira sebagai waris. Dah menjadi milik kepada waris-waris. Tak semestinya kena tunggu nama dah masuk dalam geran baru menjadi milik yang mutlak. Tak, itu dah menjadi hak bagi anak-anak si mati, termasuk adik-adiknya tadi. Dia cuma pentadbir sahaja. Itu pertama. Yang kedua, adik-adik ni nama belum masuk lagi dalam geran. Boleh tak kalau dia nak buat hibah kepada isteri dia ke atau anak-anak dia? Dari segi hukum boleh, tapi dari segi pengamalan kita, praktikal kita tak boleh. Kita kena faham, hukum satu bab yang lain, pengamalan kita satu bab yang lain. Contoh hibah tadi, apa rukun dia? Ada penghibah, ada penerima hibah, ada harta hibahnya, ada ijab kabulnya, dan menjadi milik kepada penghibah ni. Cuma nama tu belum lagi turun ke dia, masih lagi nama arwah ayah. Boleh tak dia nak hibahkan? Boleh dari segi hukum. Dari segi pengamalan tak boleh, kerana nak buat hibah, contohlah melalui MAIS. MAIS yang akan minta, okey, Tuan Haji nak hibah tanah. Tanah nama siapa? Tanah nama arwah ayah. Tak boleh buat, kena selesaikan pusaka dulu. Sampai geran tu ada nama kita, baru kita boleh buat tu permohonan hibah kepada isteri kita ke kepada anak-anak kita. Ini dua benda berbeza, hukum dan juga proses. Sama juga orang yang nikah dekat seberang. Ada yang nikah seberang. Dari segi hukum, kita cakap dari segi hukum, anda lah misal kata dari segi hukum memang sah, tapi tak didaftarkan di Malaysia, tak pergi ke pejabat agama untuk daftarkan pernikahan tersebut, dari segi hukum sah. Memang betul sah lah. Kalau misal kata bawa ke mahkamah pun memang cukup bukti apa semua, sah. Tetapi bila mati suami, isteri yang tadi dikira waris ke tidak, dari segi prosesnya tak waris. Dari segi hukum waris, kerana dia antara waris dengan sebab pernikahan di isteri kepada si mati tadi. Tapi dari segi proses kita,
kita nak buat tuntutan pusaka, dia ni siapa? Isteri. Apa bukti dia sebagai isteri? Mana sijil nikahnya? Dekat situ masak dia. Jadi proses tu akan menjadi panjang. Proses akan menjadi panjang. Isteri si mati ni dia kena buat pengesahan di mahkamah syariah. Mahkamah syariah untuk mengesahkan perkahwinan dia dan suami, arwah suami itu sah, dan barulah keluar sijil nikah, baru dia termasuk sebagai waris kepada suaminya. Jelas ya? Boleh ke ni? Ni baru perjumpaan kali kedua ni. Dah merah telinga. Ada lagi soalan? Ustaz. Ya. Untuk pemegang amanah, dia merujuk pada tanah sahaja kan? Pemegang amanah. Tak semestinya. Okey. Boleh jadi tanah, boleh jadi rumah, boleh jadi duit. Jadi perbezaan tak hibah dengan pemegang amanah? Dua benda yang sangat berbeza. Pemegang amanah ni dia bukan milik dia. Biasanya pemegang amanah ni kalau kita nampak dalam geran tanah kan, oh dia nama tapi pemegang amanah. Biasanya ada dua sebab. Pertama, sebab yang di bawah amanahnya itu di bawah usia 18 tahun. Jadi tak, undang-undang kita di Malaysia, warga negara yang berusia bawah 18 tahun dia tidak boleh memiliki aset, kereta ke, motor ke, tanah ke, rumah ke, tak boleh berdaftar atas nama dia. Kalaulah dia sebagai waris, ayahnya mati, dia berusia 10 tahun contoh, nama dia ada dalam geran tetapi bukan sebagai pemilik. Ada orang di atas nama dia sebagai pemegang amanah. Itu sebab pertama, sebab dia di bawah 18 tahun usia dia. Sebab yang kedua, tanah itu seekar, tanah pertanian. Tanah pertanian seekar, dari segi kanun tanah negara, undang-undang kita tak boleh masuk lebih daripada satu nama. Mana yang tahu-tahulah, yang pernah berurusan tanah. Kita ada kebun seekar, tanah pertanian, bukan tanah kediaman. Kalau tanah kediaman tak ada masalah, tapi premium tinggi, cukainya tinggi, kaki persegi. Tapi kalau tanah pertanian, ekar. Setahun berapa ringgit je? 7-8 ringgit je, lebih kurang. Jadi tanah pertanian ni tertakluk dengan kanun tanah negara punya akta. 1 ekar tak boleh masuk nama lebih 1 nama. Jadi ayah ni kata, saya nak bagi dekat anak-anak ni. Macam mana caranya? Dia buatlah ikatan amanah, nama dia ke atas, dan pemegang amanahnya 5 orang anak. Jadi 5 tu ada hak pada tanah tersebut. Tapi boleh tak masuk nama dalam geran? Tak boleh. Dia hanya sebagai pemegang amanah. Ini 2 sebab, antara 2 sebab kenapa berlakunya pemegang amanah. Satu lagi, kalau misalnya kata kita buat urusan pusaka, tuntutan tu dekat amanah raya berhad, pun begitu juga. Kalau anak-anak semati ni di bawah umur, maka duit-duit bahagian dia akan dipegang oleh amanah raya berhad. Tunggu sampai usianya 18 tahun baru dia boleh keluarkan, ambil hak dia. Dalam tempoh dia nak membesar sampai 18 tahun tu, ibu kepada anak-anak ini, isteri kepada semati, dia boleh buat tuntutan lah. Maknanya mungkin dalam setahun 2 kali ke, time nak sekolah boleh keluarkan sikit untuk belanja sekolah dia, time nak raya boleh keluarkan sikit, amanah raya berhad. Kelebihan dia punya dividen tinggi. Bila kita masukkan tu, maknanya harta anak-anak ni masuk dekat amanah raya berhad. Kemudian tunggu sampai dia usia 18 tahun. Dalam tempoh tunggu tu, dia ada dividen setiap tahun dan akan jadi compounding, bertambah. Asalnya mungkin 5,000 masa usia dia 5 tahun. Cukup 18 tahun, tengok-tengok dah jadi 20,000 contoh. Sebab dividen yang didapat daripada simpanan dekat amanah raya itu bertambah. Yes, ya? Satu lagi. Ya. Contoh tanah 1 ekar. Buat pemegang dekat amanah. Buat pemegang amanah ni dia tersebut pada ayah masih hidup lagi. Setelah meninggal ayah, pemegang amanah ni dia perlu tak sistem barai semula? Barai. Tanah asal nama siapa? Tanah nama ayah. Nama ayah. Setelah meninggal, Ayah dah meninggal. yang nama pemegang amanah tu, contoh kalau 5 adik-beradik, bagi sama rata kan? Kita betul 5 adik-beradik, semua lelaki lah. Dia bagi sama rata, okay, betul. Kalau semua lelaki, kalau ada 3 perempuan, 2 lelaki, Kena ikut faraid. dia akan ke barai semula tak? Kena. Sebab harta tu harta orang yang dah meninggal dunia. Mesti kena dibicarakan di pejabat pusaka. Kalau dekat pejabat tanah, dia contoh macam ni. Ke saya lah, pemegang amanah tu, dia akan tuntut terus pergi pusaka terus, yang mana berhak dekat pemegang amanah. Itu saya yang bertuntut. Betul ke? Pemegang amanah Saya tanah. tak gambaran. Kalau untuk tanah lah.
Tanah tu tanah ayah. Okey. Ayah dah meninggal dunia. Okey, Setelah meninggal, yang pemegang amanah ni dia saja yang dapat dalam amanah tu ataupun yang lain tu nanti akan Pemegang semua dia. Pemegang amanah tu keluarga dalam 5 orang tu orang luar. kalau dia Keluarga. semasa nak lantik pemegang amanah mesti daripada owner. Owner yang melantik. Kalau selepas meninggal dunia, takkan berlakunya ada pemegang amanah. Dia dah menjadi harta pusaka dan perlu difaraidkan. Cuma saya kata tadi, boleh jadi yang seorang tu menjadi pentadbir, atau dalam nama bahasa lain pemegang amanah pun lebih kurang. Sebab apa? Urusan pusaka belum selesai. Dia cuma pentadbir saja, nama dia ada kat situ. Tapi dia kena ingat, dia sebagai pentadbir atau pemegang amanah, bukan semua hasil tanah tu dia makan seorang. Ada 4 orang adik dia lagi, yang lelaki semua. Bila ada hasil, dia wajib selesaikan. Dia bagi kena agi-agikan. Dan tak terhenti sampai situ, dia kena uruskan juga urusan pusaka tanah tu. Biasanya yang jadi pentadbir ni sebab ada lagi isu-isu yang belum selesai. Kita dah bicara kuasa ni, tak apalah, lantik pentadbir je lah dulu. Lantik pentadbir dulu sebab belum lagi selesai isu-isu lain. Jadi selesaikan dahulu semua, barulah kita buat urusan pusaka, barulah pindah milik terus kepada semua penerima waris. Terjawab tak? Kalau dia buat masih hidup tu Aha. dia buka amanah dulu. Enggak mana? Okey. Bila meninggal dunia owner, menjadi pusaka owner. Kerana pemegang amanah ni bukan hak dia, bukan milik dia. Mesti kena ada siapa dia owner asal. Dia cuma pemegang amanah saja. Jadi harta tu akan menjadi pusaka kepada si mati tadi, dan wajib difaraidkan. Bila tak diuruskan pusaka, jadi kita menganggap ini pemegang amanah. Dia anggap dia punya saja, dia berkuasa. Tak, kena uruskan pusaka tu sebab tanah tu tanah ayah. Melainkan memang dah ditukar milik, dia pindah milik, isi borang 14A pindah milik, buat penyaksian apa semua, dan memang nama kepada abang sulung tadi. Itulah cerita, dah menjadi milik dia. Tapi belum lagi, masih lagi status pemilikan kepada ayah. Ayah meninggal, jadi pusaka ayah. Dah ya? Wallahualam. Satu saya nak tanya. Menyentuh sikit berkenaan dengan KWSP tadi. Okey. Ustaz disebutkan penama. Adakah penama itu secara mutlak dia akan dapat bahagian apabila suami dia meninggal ataupun isteri dia meninggal? Ada yang saya dengar, dia bukan jadi mutlak kepada dia kena difaraidkan juga. Daripada sekian katakan 100,000 KWSP, dia kena difaraidkan kepada anak-anak waris yang berhak. Yang lima lah kan Ustaz tadi. Betul? Okey, itu jawapannya dekat poin pertama ni. Apa dia mengenal pasti harta si mati sama ada pusaka ataupun tidak. KWSP pusaka ataupun tidak? Pusaka. Bila pusaka tertakluk pada hukum faraid. Sama juga duit dalam tabung haji. Pusaka ke tidak? Pusaka. Duit dalam tabung dalam akaun bank si mati. Pusaka ke tidak? Pusaka. Cuma agensi tabung haji dan KWSP ni dia ada konsep kita letak penama. Kita letak penama. Contoh KWSP saya letak nama mak saya. Bila saya meninggal dunia, mak saya boleh keluarkan terus duit dalam KWSP tu tanpa tunggu surat perintah pusaka. Kalau tak ada penama, tuan-tuan pergilah dekat KWSP, pergilah kat tabung haji. Wallahi saya anak semati. Tak laku. Sebab tak ada surat perintah. Kena dapat surat perintah pusaka menunjukkan kita sebagai waris, kita boleh ambil duit tu. Ni proses. Dan nak dapat surat perintah kuasa tu, perjalanannya panjang. Kena buat tuntutan, kena buat pendaftaran, semua sekarang online dekat dalam sistem MyNet. Jadi bila ada pentadbir, ada penama, dia boleh keluar terus. Mati pagi, petang dia boleh keluar terus, asalkan ada sedia mati. Keluarkan terus. Kemudian dia kena faham bukan milik dia sepenuhnya. Dia diibarat sebagai pemegang amanah sahaja, dan wajib harta tu difaraidkan. Dan ini juga banyak-banyak kes berlaku bila mana penama ni dia menganggap itu hak dia. Arwah tak nama aku punya lah. Dia begini tu. Hakikatnya dia adalah pemegang amanah saja. Dia tak boleh ambil semua. Wajib untuk dia faraidkan harta tersebut kepada waris-waris yang lain. Last. Tadi ada. Dah jawab dah. Okey, last ya. Sekejap Ustaz. Saya nak sambung tadi Ustaz. Okey, keadaan dia 100,000.
Jadi si mati ni Okey. ada hutang. Kemudian dia ada niat untuk nak menyelesaikan segala fidyah. Katakan contoh fidyah puasa yang dia tidakkan. Sehingga habis benda tu. Katakan hutang dia, fidyah dia, ada niat dia nak buat badan lagi, itu masih hidup dia, niat dia. Penggunaan duit ini sebagai contoh Ustaz Jangan Ustaz Okey. Jadi tadi sebut Ustaz dah menyebut sehingga dah tak ada langsung harta untuk difaraikan. Jadi itu sepatutnya memang dibolehkanlah terus. Maksudnya yang lain tu tak dapat bahagian masing-masing, kita hanya menyelesaikan masalah semati tu. Betul. Yang 5 tadi. Ya. Faraid yang 5. Yang dikatakan tadi fidyah, badal haji, hutang. Yang tu tempat yang ketiga. Hutang manusia, hutang dengan Allah. Jangan dia ingat, oh aku letak nama aku punya lah. Hutang lantak dia lah. Makan harta batil. Makan harta batil. Kullu lahmin nabatat min haramin fannaru awlabi. Tiap-tiap daging yang tumbuh dalam badan kita, kata Nabi SAW, fannaru awlabi, maka nerakalah tempat utamanya. Na'udzubillah min dzalik. Ustaz, saya tak makan duit tu Ustaz. Saya buat bayar bil api. Saya buat bayar bil, duit kereta. Sama juga. Jangan ingat dia faham maksud hadis mata-mata tiap-tiap daging yang tumbuh maknanya oh kena makan baru jadi haram. Tak. Guna untuk bayar itu, bayar ini pun termasuk dalam dosa yang sama. Makan harta. Dia buat tak boleh. Tak boleh. Okey, saya bagi tip macam mana kita nak sucikan harta yang haram. Contohlah kita tahu si mati ni dulu memang kaki perompak. Auzubillah min dzalik. Dan kita ni sebagai waris dia dan kita dapat harta tu. Kita tahu ni harta rompakan dia. Kita sebagai waris, kemudian duit tu kita sebagai waris bila urusan pusaka akan dapat ke kita lah. Macam mana cara kita nak menyucikan? Bagi ke Baitul Mal. Semua. Yang haram je lah. Yang kita yakin ini memang betul halal, itu bahagian kita. Itu hak kita melalui faraid. Tetapi kalau betul harta yang haram kita yakini memang haram, motor ni memang motor curi, geran pun tak ada, contoh. Bagi kepada pihak yang berautoriti untuk menguruskan harta tu digunakan untuk apa? Allah alam. Saya cukup sekadar itu. 8.50 dah. Terlajak saya ingat. Last okey. Ustaz, saya nak tanya. Ada harta pusaka. Harta pusaka ni tukar pada hak milik orang lain. Tukar pada orang lain. Kemudian si ayah ni tak ada bagi tak bagi tahu adik-beradik yang lain. Ada separuh tahu, separuh tak tahu. Boleh dikira itu dah kira mutlak dia punya ke macam mana? Hibah lah maksudnya. Hibah. Harta tu harta ayah. Atas rasa kasih sayang. Harta tu harta ayah. Kemudian ayah bagi dekat abang. Untuk bagi adik bongsu. Bagi adik bongsu. Abang-abang, kakak-kakak semua tak tahu. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Okey. Jadi macam mana tu? Dia kira juga dia memang mutlak ni ke? Okey. Ke ataupun macam mana? Cukup rukun dan syarat hibah, maka dia menjadi milik kepada penerima. Walaupun yang lain-lain semua tidak. Betul. Yang lain tak ada hak pun nak beritahu sebenarnya. Tuan-tuan ada RM100. Tuan-tuan ada isteri, ada anak-anak. Tuan-tuan nak bagi kat kawan. Perlu ke minta izin dengan isteri dengan anak? Perlu ke? Tak perlu. Sama juga konsep kita tadi. Ayah tu ada tanah, dia nak bagi ke anak yang bongsu. Perlu tak minta izin dengan isteri dengan anak-anak lain? Tak perlu. Cuma Cuma dalam bab hibah ini ada satu bab hibah kepada anak-anak. Hibah kepada anak-anak ni kata Nabi SAW, i'dilu baina abnaikum. Berlaku adillah kepada anak-anak kalian. Jumhur ulama makna adil di sini adalah sama rata. Tetapi ada pendapat ulama mengatakan afdal sunat kita bagi masa hidup, hibah ni masa hidup. Kita bagi dengan nisbah lelaki 2, perempuan 1. Ada 3 ekar tanah. Ada seorang lelaki, seorang perempuan. Bagi kat lelaki 2 ekar, bagi kat perempuan 1 ekar. Itu lebih afdal menurut sebahagian pendapat. Ada pendapat lagi mengatakan harus sekiranya kita bagi dekat setengah pihak saja dengan sebab. Maknanya ada keperluan. Kita ada anak 3 orang. Anak yang seorang ni aksiden, na'udzubillah. Kemudian terlantar di hospital, lumpuh bertahun-tahun.
dia perlukan duit untuk cara hidup dia, dia ada isteri, dia ada anak-anak, maka kita bagi dekat dia sebulan contohlah 1,000. Dari segi makna yang dikatakan ada sama rata, adakah wajib bagi dekat anak yang lain? Tak wajib, kerana ada keperluan dia bagi kepada anak yang tadi. Jadi nanti kita akan jumpa dalam bab nanti lebih terperinci dalilnya, rukunnya, syaratnya nanti insya-Allah. Cuma saya rasa terjawab jawapan tu ya. Soalan tu terjawab. Kalau ada macam ada daripada orang ketiga semua tu boleh kira tak Ustaz? Orang ketiga tu maksudnya Orang luar lah yang buat bagi ni macam ni, bagi sini Macam mengadu domba begitu. dia yang Ya. Betul Hakim. macam tu bila cukup rukun dan syarat hibah sah. walaupun ada orang keluar pun Tak apa. Sebab antara rukun syarat tu adalah ikhlas. Maknanya dengan kerelaan penghibah itu nak memberikan, bukan dengan paksaan. Kalau orang kecil-kecil pujuk dia dan dia nak bagi juga ikhlas, boleh. Melainkan orang bunuh pisau kat sini. Kau kena bagi kat aku. Itu bukan hibah, tu rompak. Nanti kita akan jumpa dalam bab. Allah Ta'ala alam. Saya akan cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah, dan kurang bermakna itu datang daripada kelemahan diri saya. Baiklah, kita tunggu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.